Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk sesi kelompok buat kali yang ketiga kalau tak silap saya, betul? Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi kita ni, saya nak ingat baliklah nama korang semua ni. Sebab kita pun dah lama tak jumpa, dalam 2 minggu lepas kot kita dah jumpa, betul? Okey, jadi betul, saya nak ingat baliklah nama. Okey, jadi Colby Okey, yang ni Shu ke? Okey, jadi Farah. Okey, yang ni Alia kalau tak silap saya. Elia. Oh, Ilya. Maafkan saya. Okey, nama ni ya? Ya, betul. Okey, jadi saya pun dah ingat balik lah nama-nama korang. Jadi insyaAllah kita dapat buat sesi ni dengan keadaan yang baik lah. Jadi sebelum tu saya nak tanya lah, macam mana keadaan korang hari ni? Sihat ke? Macam mana keadaan korang datang ke sini ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sihat. Ke ada yang Saya batuk. patut lah. Okey, jadi dalam sesi ni suhu bilik ni macam mana? Okey ke? Sejuk. Sejuk selesa. Okey. Dengan kedudukan sekarang ni semua selesa. Okey. Okey, jadi macam sesi-sesi sebelum ni juga di mana kita ada etika kerahsiaan lah. Apa yang kita kongsikan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita luahkan semua akan habis dalam sesi ni je lah. Sama juga macam sesi-sesi sebelum ni. Okey, jadi untuk kita mulakan sesi kita kali ni, macam sebelum ni mungkin korang pernah menceritakan apa masalah korang, apa yang korang rasa, ataupun mungkin untuk sesi kali ni korang ada lagi perkara untuk diluahkan ataupun untuk diceritakan. Jadi bolehlah siapa-siapa yang nak mula. Okey, kata nama saya mula dulu Okey, untuk kali ini saya nak berkongsi lah dengan apa semua tentang masalah kawan. Okey, masalah kawan. Selalunya orang kata kawan yang kita rapat, kawan yang kita percaya tu adalah kawan yang kawan yang boleh digelarkan sebagai musuh dan selimut juga. Okey, percayakan benda tu kan. So benda ni terjadi dekat saya. Walaupun benda ni dah 2-3 tahun yang lalu, tapi benda tu masih segar dalam ingatan saya disebabkan title seorang kawan tu. So bermulanya waktu di sekolah menengah, dia bukanlah seorang dua kawan, dia 3 orang kawan yang memang saya percaya, saya rapat. Bukan sekadar kawan-kawan tapi dah mengenali keluarga antara satu sama lain. Lepas tu terjadinya dekat sini diorang dia pun macam tak puas hati dekat saya disebabkan saya macam ada mewakili asrama. Waktu tu asrama dia kena hantar 2 orang wakil. Wakil tu selalunya lah macam sebelum ni warden tu pilih berdasarkan sikap seorang pelajar tu tersebut kan. Dan tiba-tiba tahun tu nama saya naik. Bukan nama dia bertiga lah. Kalau nak ikutkan, nak dibandingkan dengan perangai ni, perangai saya taklah sebaik mana pun kan. Nak dibandingkan dengan mereka tu, mereka tiga orang tu lagi orang kata apa, lagi baiklah perangai. So dan jadi tak puas hatinya dekat situ, dia pun mempersoalkan kenapa nama saya naik waktu saya kena ke camp tu lah. So sampai ke tahap dia pun punya panggil tak suka tu, sampaikan saya kena palau satu tingkatan saya. So dari situ saya rasa macam disebabkan apa nak buat macam tu, disebabkan sikap tak puas hati benda tu. Tak cukup dengan yang tu, mereka cerita pula yang saya ni duk keluar dengan lelaki. Padahal waktu tu duk asrama kan, so nak keluar dengan lelaki kat mana. So mereka cerita yang saya suka pergi ke bangunan belakang sekolah, berjumpa dengan lelaki untuk orang kata apa, untuk membuatkan kawan-kawan yang lain, cikgu-cikgu membenci dekat saya. So dengan harapan mereka, bila dia buat macam tu dengan harapan saya tak dapat pergi camp. So bukan efek tu saja, dia akan efek saya punya saya punya perasaan macam sedih lah. Sebab kita duduk kat asrama, kita akan ada circle yang kawan kita kawan kan. Tapi waktu balik asrama, macam kita seorang diri, yang lain semua dengan yang lain. So kita rasa macam aku ni siapa dekat situ, macam tak ada siapa nak kawan kita kan, macam tu lah. So tak rasa keseronokan tu. So benda tu dia akan efek sampai sekarang. Sebab sekarang kan even universiti, orang kata universiti ni satu alam yang kita kena
berdiri sendiri, kena ada di tapak kaki sendiri, tak boleh harap dekat siapa-siapa. Tapi dalam masa sama kita mestilah nak berjumpa dengan kawan-kawan yang orang kata kawan yang baik, kawan-kawan yang fun. Tapi bila saya berkawan dengan kawan-kawan saya tu, saya masih teringat macam aku kawan dengan mereka ni, ada apa-apa tak yang mereka buat something dekat belakang aku. Sebab dah pernah kenal kan yang sebelum ni, so takut benda tu jadi lagi lah, macam tu lah. So rasa macam aku seorang je ke yang pernah rasa macam ni ke? Pernah ke kenal? Saya pun pernah. Pernah ke rasa? Maknanya mungkin dekat alam universiti lah. Dan benda tu tak nak expect pun. Sebab mungkin sekolah menengah agak kroni juga lah, sekolah menengah agak kroni kan. So bila masuk universiti life ni, semester awal tu it's all kata rainbow lah maksudnya. So baik-baik je kan. So baik-baik je masa awal tu sem 1. Saya ada kelompok kawan yang saya boleh percaya. Dan saya rasa kita lebih rapat sebab satu inasis. Sama inasis kan. Tapi dalam masa yang sama bila saya dah dicampakkan keluar daripada inasis tu, sekarang ni saya dah dekat inasis lain, saya rasa saya seorang diri. Tidak lima lah. Saya seorang diri dan saya rasa macam rupanya selama ni aku just berkawan dengan orang sebab aku ada kat situ. You know, orang kata apa, friendship yang because of situation, sebab keadaan. So maksudnya rasa macam orang kata apa, rasa sedih sebab kita dicampur di nasis yang lain tapi tak dapat nak teruskan relationship tu macam biasa macam tu. Sebab lain nasi je lah. Lain nasis. Konsep So, pun you tak. tak try contact ke? Saya dah try, bukan saya tak try contact. Maksudnya kalau kita ada satu group WhatsApp, kalau saya message tu, kadang tu macam dia tak balas tu message tu. Sampai saya call. Tu pun seorang je lah yang jawab. Kalau ada berfungsi ke seorang ke yang tercampak luar ke macam mana? Seorang je. Sebab kita orang like a group of 7 people. So, I rasa benda tu disebabkan kokok lah macam kita pernah terfikir apa yang Abi fikir kan, macam aku ni buat salah apa. So, Abi pernah terfikir macam tu. Ya, saya pernah fikir. Saya pun tak tahu apa yang saya silap. Mungkin dia orang kata sebab saya terlalu sibuk, jadi dia orang tak nak orang kata apa, tak nak contact, tak nak ganggu. And then dia try to. So ni pun ada juga macam dia try message apa ni, ajak pergi mana-mana. Tapi memang hari tu tak sesuai. Hari tu memang saya punya schedule memang tight kan. Mungkin lah bila macam diorang message, lepas tu bila macam Colby busy kan, jadi diorang anggap dalam pada masa depan Colby akan terus busy juga. Jadi macam kalau pernah saya alami macam tu lah kan, bila kita message kawan kita busy, jadi kita anggap lepas ni pun dia akan busy. Jadi lebih baik kita tunggu orang tu approach kita daripada kita approach orang tu dan orang tu tak boleh kan. Macam tu lah, kita nak orang yang busy tu ambil inisiatif untuk approach kita lah banding dengan Macam sedih pula kan, macam Abi kan, sebab dia cakap dia dah chat dalam group tapi tak ada siapa yang ni kan. So rasa macam Bila lagi dia orang start pulau wedding? Macam rasanya awal-awal sem 3 ni okey lagi lah. Tapi maybe dah start dengan club activities kan. So dia orang nampak jauh sikit lah. mungkin sebab apa tu AB yang busy ke. Mungkin lah. Tapi tak boleh nak salahkan je lah. Macam kita pun pernah berada kat tempat yang busy kan. Kita pun tahu juga macam kita pun ada memang kita sendiri. dalam macam ni salah faham busy macam mana pun. kawan AB macam dia mungkin cuba nak faham tapi dia mungkin lama-lama tak nak kot. Sebab kalau kita betul-betul kawan dengan orang tu, kita faham kan dia busy betul. Sekali lah weh. Okay. Okay, tak apa. Teruskan je lah. Colby tambah lah. So benda tu kata pun macam naik turun lah adat berkawan kan. Walaupun kita rasa kita dah buat terbaik dalam persahabatan tu, tapi ada je manusia kan, orang sama benda tu tak lari pun. Pasal Abi sekarang tak ada kawan ke? Ada je. Dia tidak suka kawan yang sekarang ni. Mesti Abi rasa selesa yang dulu. Siap ni sesuatu orang macam heboh.
Berapa lama YB kawan dengan dia orang? Adik exam. Okay, kita Teruskan. kita bagi Abby bertendang kejap. Kita bagi dia sebenarnya sekejap. Okay, jadi mungkin daripada penceritaan AB sendiri kan, apa ada tak korang rasa benda yang sama sebenarnya apa yang AB rasa? Masa sekolah, tapi dia macam tak kena sangat dengan cerita AB tapi Colby, tapi dia mungkin berbalik pada cerita Auni tadi kot, pasal kena tuduh semua tu. Sebab masa saya sekolah dulu tu dekat 5 ada juga kes tuduh ni kan, dia macam, tapi kes saya macam tak ada motif lah. Kalau kita dengar cerita Auni tadi, motif dia untuk jatuhkan Auni kan, tapi kalau cerita saya macam tak ada motif lah kebanyakannya. Sebab saya sekolah perempuan, semua perempuan. Jadi saya pernah lah dituduh tergolong dalam LGBT tu. Berat tuduhan tu kan, sebenarnya saya pun terkejut juga bila benda tu sampai kat saya sendiri. Bila saya macam check balik, tuduhan ni tak ada motif dia, tak berasaskan apa-apa pun, cuma sebab saya rapat dengan orang ke apa benda itu je lah. Dan kawan-kawan saya sendiri pun macam tak kawan dengan saya pada masa tu lah. Tapi saya berjaya atasinya lah, sebab saya cakap balik dengan diorang apa yang jadi sebenarnya. Macam saya tak, benda tu saya tak buat macam ni. Jadi walaupun susah sebenarnya dah dapatkan tu, tapi saya kawan dengan diorang lah, tapi macam ada batasan-batasan lah. Ni orang reka cerita tu ke? Kena tuduh lah kena ni. Kiranya kena tuduh lah, sebab macam mungkin sebab sekolah perempuan asasnya kita tahu lah mereka diorang jenis yang macam, kalau kita pun perempuan kita jenis yang rapat kan. Jadi macam berdasarkan benda tu, diorang cakap je lah saya macam tu macam ni, sebab kalau ikut satu sekolah tu pun ramai je sebenarnya macam tu. So senang untuk nak tuduh-tuduh orang lah macam tu. Jadi diorang just masukkan saya dalam golongan orang macam tu kan. Jadi saya pun terkejut lah dapat tahu, sebab kawan rapat saya sendiri pun, dan tuduhan tu datang daripada kawan rapat saya sendiri, dan kawan rapat saya pun tak berkawan dengan saya masa tu. Saya pun macam terkejut. Macam tu lah. Saya nak tanya, kenapa yang macam dituduh macam tu, apa yang berlaku? Dia apa-apa kali Dan dia orang ikut lah, dia buat apa-apa yang buatkan orang duduk macam tu. Saya rasa sebab basic lah bagi saya sekolah perempuan kan. Macam kita rapat dengan perempuan, kita jenis yang sentuh-sentuh. Kalau saya dengan kawan saya sendiri pun peluk-peluk macam tu kan. Jadi bila masuk sekolah perempuan ni, senang je, susah untuk kita bezakan yang mana LGBT tu, lesbian, ataupun yang mana biasa straight. Sebab macam straight dengan lesbian dekat sana tak ada beza. Straight dengan perempuan, kawan-kawan dia pun peluk-peluk. Yang lesbian dengan dia punya couple pun peluk-peluk. Jadi tak nampak beza benda tu. Dekat situ mana-mana pun boleh dituduh. Macam tu lah. Kalau dengan asrama biasa, kalau macam dengan, kalau nampak macam dengan golongan tu memang nampak sungguh. Betul lah sebenarnya. Ada je kalau macam masa sekolah kita boleh nampak certain golongan tu kan. Memang betul lah golongan tu. Macam tu lah. Tapi dituduh dalam kalangan kawan-kawan saja ke? nasib Ataupun dah baik. sampai ke tahap cikgu ke? Nasib baik di kalangan kawan-kawan je lah. Cikgu tak ada lah macam tu sangat lah. Okay kau. Ada apa lagi kau nak ni? Masa macam ada benda yang tertuku kat dalam hati tu keluarkan. Apa ni sekarang ni saya macam dah siap. Tapi kita boleh tunggu kopi untuk kopi open, jangan risau. Rasanya macam sekarang ni saya dah dilema kata apa transition dah, ataupun tak berharap kat sesuatu macam tidak. Macam dalam friendship tu orang kata apa ni, university life ni sementara, lepas tu tak boleh terlalu attach. Jadi saya faham kenapa, sebab benda tu betul. Kita just ada waktu kat dalam university je. Outside of that, contact pun tak ada, orang pun jadi sembunyi. So macam kadang ada setengah orang tu balik university dia pun tak ada kawan. Sebab dia fokus kat family, kat lain. Tapi kita nak juga macam tu that kind of friendship. Kita bukan je sekadar nak kawan tu jadi member. So
Sebab memang kita ramai kan. So macam one thing yang I learn is that you need to differentiate bedakan who is friend, who is classmate and roommate macam tu. Jadi sebenarnya daripada personality korang ni saling berkait lah. Sebenarnya bukan Colby seorang dia yang rasa kata apa didikan belakang yang dipinggirkan oleh kawan-kawan sendiri. Sebenarnya rakan-rakan lain pun ada rasa yang sama. Jadi ada tak lagi apa yang korang nak kongsikan ataupun beri pandangan ke tentang apa yang diorang dah cerita ni? Bagi saya lah, saya pun pernah dengar macam ni. Tapi waktu sekolah dulu lah, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan universiti ni sebab suka saya kecil, jadi saya tak adalah macam kat belakang. Dulu kita orang berkawan 3 orang. Jadi bila lepas sekolah, dia orang macam kalau nak keluar tak bagi tahu pun saya. Tengok-tengok dia orang post IG ke status ke kan. Sebab kita orang boleh drive. Jadi yang seorang ni tak boleh drive. Jadi yang duduk dekat dengan rumah saya ni, sebenarnya dia duduk dekat je dengan rumah saya tapi dia tak ajak saya sekali. Mula-mula tu mestilah sakit kan sebab kawan sendiri. Kita pun tahu daripada dia orang punya sosial media kan. Tapi ialah kita tak boleh nak paksa orang. Mula-mula tu memang sedih, logik lah kalau sedih. Tapi bagi saya tak terlalu bergantung. Macam kalau kita kawan pun saya tahu batas. Kalau dia orang tak nak, dah tak apalah kan. Saya kawan dengan orang yang nak kawan dengan saya je lah. Macam Abby tu saya rasa ialah sedih lah juga sebab kita kat sini seorang-seorang. At least saya kat Kelantan adalah rumah macam family saya, kawan-kawan yang lain. Kalau Abby ni ialah mungkin dah susah sikit bagi dia sekarang. Tapi yang penting betul lah sama apa yang saya lalui, which is dia orang macam dah start pergi mana-mana pun dah tak ajak, dah tak kontak, tahu-tahu dia ajak update status. Macam Rasa left behind dah sikit, rasa sedikit. macam Farah tadi kan, diorang memang tak pernah buat ajakan tu ataupun diorang pernah ajak ke memang tak pernah langsung. Dia orang kadang-kadang ajak, kadang-kadang tak ajak. Jadi ikut diorang lah. Ya. Kalau dia ajak, Farah pergi kau. Okey je. Tapi sebab kebanyakan masa Farah tak ada kat Kelantan, maybe ada dekat Terengganu ataupun dekat KL kan semua. Jadi bila dia orang ajak tu mungkin Farah busy. Tapi dia orang boleh je kan contact dulu. Jadi sebenarnya apa perasaan Farah bila kawan tu dia tak ajak keluar? Rasa macam kena tikam belakang lah juga. Walaupun ajak keluar je pun macam benda tu kecil je. Tapi Dia rasa terpinggir kan. ya, bagi saya terpinggir sebab kita orang 3 orang ni dapat. Semua orang tahu kita orang dapat. Jadi bila dia post macam tu, orang akan tanya mana tu lagi seorang. Ada perangai ke, ada masalah ke yang lagi seorang ni. Jadi boleh menimbulkan tanggapan negatif orang. Jadi saya agak tak selesa lah dengan benda tu. Tapi kalau sekarang still contact ke? Still contact, tapi sekarang ni sebab kita orang semua universiti yang berbeza, cuti pun lain. Kalau cuti UM ni dia macam lain sikit. Dia orang cuti mid-sem sekali. Jadi dia orang keluar 2 orang tu je lah. Jadi bila saya balik, saya contact ada yang dah pergi balik universiti masing-masing. Jadi saya keluar dengan yang belum pergi lagi lah. Macam dia berkata lah, 3 tak ada kan. Kalau daripada 3 orang tu, kalau yang lagi seorang yang boleh drive ni dia tak balik masa tu, yang tak boleh drive ni dia nak contact lah saya. Dia nak pergi mana-mana macam Ini macam tak boleh bergulangkan lah kan. Digunakan Farah untuk drive je lah. Jadi saya akan cakap lah terus aku busy. Okey Baru lah. macam je lah. Sebab yelah Sebab kita terasa dah lah tahu kan. Kita dah tahu orang nak gunakan kita So, kan. macam kalau betul-betul kawan, kita tunggu bertiga dulu baru keluar. itulah. Sebab seorang tak ada, kita tak keluar. So saya pun kawan bertiga. Dia rasa tak komplit kan. So saya pun kawan bertiga. Seorang dah kerja, dua orang belajar kan. So kat Terengganu, cuti lain. Yang 2 orang ni boleh je berjumpa kan. Tapi kita tak keluar lah sebab seorang tak ada selalu. Tak cukup. Betul tu. Betul takkan nak keluar Jadi kan. macam yang tu tak patut dah berlaku patutnya. Itulah. Saya terkejut sebenarnya sebab masa first time tu saya faham lah sebab saya tak ada kat Kelantan masa tu.
Tapi dah 2-3 kali ni macam nampak sangat pula nak menunjuk kan. Jadi biar je lah dah dia orang tak nak kawan. Saya ada ramai lagi kawan yang saya boleh ajak. Jadi saya tak saya tak terlalu fokus kepada benda yang menyakitkan hati saya. Dia macam lebih kurang sama. Cumanya Farah bertiga. Saya ni berempat. Berempat dia 3-1. Dia 3-2-1 kan. So dia akan palau seorang. Macam pelik, kenapa kena palau kan benda tu? Sedangkan boleh je. Kan? Macam pelik, kenapa nak kena buat benda tu? Cerita Amni tadi kan, boleh kita patah balik kat cerita Amni kan? Boleh je. Okay, macam tu. Kan Amni cakap pasal yang masa sekolah Amni terpilih jadi ikan kan. Kiranya yang 3 orang tu sebelum ni pernah terpilih untuk pergi camp ataupun dia just Tak. dengki sebab Amni terpilih je? Ada orang macam ni tau. Kalau ikutkan 4 orang ni, kami ni rapat dengan warden. So bila nama Audi naik, kalau ikutkan Audi ni pelajar yang bermasalah sikit lah nak dibandingkan dengan 4 orang ni. So bila nama naik, dia pun jadi persoalkan lah kenapa Audi, sedangkan Audi ni tak pun nak ni sangat. Better yang lain tu, faham tak? Sebab dia orang kata, senang kata macam dengki lah, dengki. Disebabkan dengki je. Dia tak faham konsep rezeki ya. Betul-betul. Sebab macam mana sekalipun at the end of the day dia rezeki juga siapa yang kena kan. Kadang-kadang warden pun kita tengok skill ke. Betul lah. yang Waktu ada. Audi dapat tahu tu, Audi pun tanya juga kenapa Audi kan. Sedangkan Audi tahu, orang kata kita tahu lah kita ni diri kita macam mana. Lepas tu Warden cakap lalu je, first disebabkan orang kata apa, Audi ni tak ada lah macam nak diam je, macam suara juga kan. Lepas tu orang kata nak dibandingkan dengan berani bercakap tu antara 4 orang tu Audi. Lepas tu macam lagi satu macam dengan apa kata dengan tingkatan 3, waktu tu tingkatan 3, dengan umur tingkatan 3 tu antara 4 orang ni Audi seorang yang pernah handle program. So macam dia pun tak pernah kan. So orang kata memanglah dari segi orang kata perangai tu memang taklah menang, tapi dari segi orang kata skill-skill yang ada tu maybe warden tu pandang lah dari segi-segi macam tu. Jadi memang konsep 100% dengki je lah. Dengki je lah, So risau. macam bila dengar macam tu sebenarnya logik je warden pilih dia kan. Banding dengan kawan dia lah, walaupun kita tak kenal kawan dia, tapi dengar macam tu memang logik lah warden pilih dia banding kawan je. Sebab weekend. Tapi yang macam lebih orang kata apa, lebih menyedihkan tu bila macam kan dia pun dah buat cerita yang duk keluar dengan lelaki ni pun kat belakang bangunan kan. Benda tu bukan tahap sampai cikgu-cikgu yang asrama punya, yang macam satu sekolah pun dah tahu, dan dia sampai efek saya punya ibu ayah dah. Macam dapat tahu dari dekat parents saya. So macam parents saya pun ada sampai satu masa yang tak percaya dekat saya disebabkan mereka cerita yang buruk dia buat tu. So aku kata take time jugalah nak dapatkan kepercayaan parents balik kan. Sebab kita perempuan. So orang kata macam saya pernah sampai tahap macam sebenarnya siapa anak ibu ayah ni? Saya ke, Auni ke, orang lain? Sebab macam memang tak percaya benda tu. Backup orang lain tu. Percayakan orang lain daripada anak sendiri kan. Kami dah pernah cerita lah sebelum ni dekat dia orang. Apa cerita kat siapa? Betul Dah pernah dah. Macam waktu dapat tahu tu macam parents panggil duduk kan. Kita pun cerita macam tak pun. Kita pun cerita disebabkan dengki. Yang Ami boleh tahu dia pun tu dengki disebabkan Ami dah nama naik tu. Ada seorang senior ni, senior tingkatan 5 lah. Dia panggil depa semua satu form, satu tingkatan tu, tapi tak ada Audi. Bertanya kenapa lah, kenapa hangpa balau ni? Sebabnya yang betul-betul buat panggil 3 orang je, tapi 3 orang ni dia hasut tingkatan lain tu untuk tak bercakap dengan Audi, untuk balau kami kan, yang pulau Audi dia tu. Lepas tu bila senior tu macam, waktu tu orang kata ketua asrama lah ambil peranan kan. Dia tanya-tanya macam, disebabkan dengki je sebenarnya. So dari situ kita tahu, dengki kat aku sampai dia sanggup buat macam tu. Macam tu lah. Tengok cerita Shu ni kan, tengok cerita awal ni kan, Shu ni macam terfikir kan, waktu sekolah rendah, sekolah menengah lah kan, dia form C kan. Bukan pasal Shu tapi pasal kawan Shu. Dia macam ni, daripada orang tu macam rapat lah kan, tiba-tiba dia bergaduh. Lepas tu yang seorang ni macam jaga cerita, sampai macam dengki lah. Sebab muncul ni sebab kawan tu ada boyfriend, yang tu je. Ada boyfriend pun jadi isu. Dia dengki juga ke ni? Dia dengki. Dia ada sebab kalau lebih satu ada boyfriend, dia tak ada boyfriend. Dia pergi jaga semua cerita kawan macam banyak ibu dengki. rumah. Ya. Lepas tu kami pun jadi dengan
dia jadi macam kan tertengah sat-sat ke tepi macam tu lah. Dia kena bela kawan tu, sat-sat kena bela kawan ni. Sebab satu kelas kan. Kena show orang tengah lah antara daripada orang tu. Sebab tu. Anak dan perasaan dua orang. Ya. Tak tahu benda-benda dengan dia tu. Okay, jadi apa perasaan Shu bila apa orang kata bila apa di Duduk lah awak tengah-tengah berlaku tu. tu. Jadi orang tengah tu. Macam Shu kan, macam berdasarkan pada cerita Uni tadi kan, Shu pun ada rasa dia tu kan, macam pernah rasa lah kan. Cerita dia macam ni, kami ada 4 orang. Macam dengan kawan ni nama, tak payah beritahu lah nama kan, 4 orang ni lah kan. Mula-mula bila masuk sem 1 tu, 2 orang ni macam rapat kan. Tiba-tiba masuk sem 2 tu, 2 orang ni jadi renggang sebab boyfriend. Lepas tu kami yang lagi 2 ni kawan baik sebenarnya. Single ke? Apa yang kalau tadi dia sebut boyfriend. Okay. Lepas tu kami lagi 2 ni kawan rapat lah kan, daripada sekolah menengah lah kan, masuk asrama semua kan. Lepas tu kami pun jadi macam kan clash sekali. Macam kan tak boleh ni sebab kami ambil side-side. Macam yang kawan yang bergaduh 2 orang tu kan, dia akan ambil yang ni, lepas tu kawan ni ambil yang ni. Lepas tu kawan dia macam kan, dia tak tahu lah dia dengki apa kan. Tapi Shu ambil side dia lah. Oh, Syarif bahagian lah. Bahagia single lah. Bahagian dia lalang macam tu lah. Bahagia single lah ni. Bahagian single lah kan. Tak ada lah macam tu pun. Tapi macam sebab dia kan macam kan duduk kok kawan kan. Lepas tu dia pun macam jaga cerita dekat cikgu semua tu kan. Lepas tu cikgu pun macam pandang enteng lah dekat si ada boyfriend tu kan. Lepas tu si ada boyfriend tu pula dia macam kan sedih lah tengok dia sebab bila dia main kelas kan, dia dengan boyfriend dia je. Macam satu kelas tu dia macam kan kena palau macam tu. Macam bila kami nak cakap dengan yang si ada boyfriend tu, si yang seorang lagi tu dia macam kan tak bagi. Oh, kau yang dikonquer. Dia bongkar. Dia suka boyfriend sama ni. Dia suka boyfriend tu kau? Dia suka boyfriend ke dia suka kawan tu? Ataupun dia tak suka yang kawan tu ada boyfriend. Mana satu? Rasa macam tak tahu nak kata dia suka boyfriend kawan tu macam tu. Kenapa dia Mungkin macam sebab clash tu? dia pun jadi berenggang kot. Dia berdua jadi berenggang kan. So dia macam dia salahkan boyfriend kawan tu. Lepas tu dia macam kan Spend masa. Tapi macam sekarang macam mana dia orang memang tak kawan macam nampak macam tak kawan lah. korang pun dah tak kawan kau. Korang kawan Dia kawan baik dah, okey dah. Oh, korang semua dah okey lah. Selamat dengan kawan yang seorang tu okey kan sampai lah kan. Cuma yang boyfriend dengan tak boyfriend ni je lah memang tak kawan. Dia tengok balik nampak lah macam efek dia tu kan. Disebabkan masalah kan. Lepas tu Shu macam rasa berpihak kepada yang orang kata apa yang Sebenarnya tak berpihak pun. oh tak, dia orang tengah ke ni? Dia macam lebih kurang pada orang tengah kan. Macam okey je kawan ni semua buat apa okey. Kawan ni Apa yang semua Shu apa buat okey. sebagai orang tengah? Dia macam kan tak buat apa pun. Dia macam kan kami ada sekelompok kan. Study sekali je macam tu je. Cuma tak bercakap. Macam tu ke? Dia cakap je. Cuma kalau kami nak bercakap dengan orang yang ada boyfriend tu dia tak bagi. Dia macam tarik macam tu. Dia tak bagi cakap dengan boyfriend dia kau? Dengan kawan tu. boyfriend dia kau? Oh, faham? Lepas tu dia macam jadi cerita kawan ni duduk berpegang tangan lah dekat koridor kan. Sedangkan tak ada pun banyak tengok. Macam kesian kawan tu. Supaya dia nampak lah mana saya. Dia macam lalang kan. Macam kesian sebab jadi lalang itu kan. Well, Tapi faham. sebab kelas kan. Takkan lah berani yang gaduh-gaduh kan. Sebab ke mana pun kita satu kelas Tak akan tahu lah berjumpa pasal juga. ni kan. Macam mana rasa dia. Sebab dia pun macam kan. Si kawan tu pun nama apa tak ingat kan. Tapi dia macam kan dia ada cerita lah. Macam dia sedih gila kan. Sebab dia rapat. Lepas tu tiba-tiba jadi itu sebab pasal boyfriend je. Faham? Okay, jadi minta maaf kita tadi tak apa dengan tadi cakap pasal SM1 SEM2 tu maksudnya perkara ni berlaku time STPM. STPM lah, bukan dekat you lah STPM. Bukan dekat. Oh. Okay, jadi sebenarnya apa pendapat saya sendiri lah daripada penceritaan korang ni kebanyakannya berlaku ketika di sekolah menengah, kampus sekolah rendah. Sekolah menengah. Okay, jadi kita dapat tengok sebenarnya mungkin Courtney seorang yang berlaku pada waktu sekarang lah, waktu zaman universiti kan. Okay, jadi apa yang mungkin korang nak berkongsi apa-apa tak korang nak cerita perasaan korang waktu dulu yang mungkin boleh Courtney perbetulkan lah apa sikit sebanyak tadi dia ke apa dia. Sebab sekarang ni saya rasa macam
don't care anymore. Dah tak kisah kan. People come and go and orang datang dalam hidup kita ni. And maybe I start to realise orang yang kita least expected kan, orang yang kutuk-kutuk tu lah, orang yang kita sendiri kutuk dia dengan orang lain, they are there for me. Dia yang ada dengan saya lah waktu tu kan. Jadi saya pun betul orang kata better kita jaga mulut kita. And then kalau boleh tak tahu lah, just sekarang ni saya rasa macam I start to see every side of the coin. Macam start nampak setiap perangai seorang-seorang. Bila kawan dengan orang yang saya sendiri kutuk dia belakang-belakangan, I start to understand, oh that's why sebab itulah awak jadi macam awak sekarang. You become what you are now. And rasa guilty tu ada, rasa bersalah yang sangat mendalam tu ada kan. Sebab yelah, saya sendiri pernah tu kan, sama juga macam roommate saya yang saya ada sekarang ni. First sem, second semester tu saya dengan geng-geng yang saya cakap tu lah, yang I don't think they are toxic. It's just that bila saya dah tak ada dengan dia orang, they leave me behind because dia orang dah cukup kuota lah. Nak pergi mana-mana pun dah okay, tanpa saya pun tak apa, without me pun tak apa macam tu kan. So roommate saya yang saya cakap selalu bad mood kan, selalu tak ada masa untuk saya macam tu. Actually this semester bila dah selalu bersama dia, she is one of the best support system. She's there for me. Kalau saya tak okey ke apa, kalau saya lapar ke apa, dia akan tanya. Tapi benda tu kita tak nampak sebab kita judgemental kot. Orang kata ada stereotype kan. Stereotype tengok dia, oh habis stereotypical lah. So sekarang ni saya macam saya dah tak tahu dah nak buat apa. Sebab sekarang ni saya rasa macam macam mana nak percaya orang balik Sejujurnya Audi pun tak adalah fully percaya orang lagi sebab masih ingat benda tu kan, takut benda tu aku kata berulang menjadi dekat alam universiti ni. So apa yang buat sekarang macam kita masih boleh berkawan, tapi maybe orang kata jangan letak kepercayaan yang tinggi lah kot dekat orang tu. Ada batas lah sebenarnya. So tak ada lah orang kata apa macam kita terlalu percayakan dia. Kalau kita terlalu percayakan pun macam maybe boleh jadi kisah silang Mauni kan, orang ikan belakang pun semua orang buat something yang orang kata apa yang tak sepatutnya. Tapi kalau tak percayakan sangat pun macam tak boleh, nanti orang kata dia ni tak percayakan aku kan. So kita kena pada balance kan lah benda tu pun. Betul lah, macam ada batas kan. So macam at the end of the day, if you want to be friend with someone kan, boleh je nak borak dengan orang tu semua benda. Apa pun nak cerita dekat orang tu pun hak kau kan, macam tu kan. So if you want me, kalau saya macam cerita dengan dia tapi tak berani nak cerita yang details thing macam terlampau dalam lah, sebab kita tak tahu nature orang tu macam mana, dia boleh guna balik benda tu untuk attack kita ke apa kan. So kalau bercerita, kita cerita benda basic, benda yang on base, surface sahaja lah, macam tu lah. Dan letak kepercayaan dekat orang 100% tu tak berani, sebab kita memang tak kenal orang tu. Kita mungkin nampak dia baik, tapi kita tak tahu dalam dia macam mana kan. Jadi selalu macam tak letak 100% kepercayaan dekat orang. Sebab for me, at the end of the day, saya ada saya je. Macam tu. Betul je. Okay, jadi kita dapat fikir dengan apa yang dikongsikan oleh Aldi dan juga Elia. Sebenarnya kepercayaan sebenarnya dalam berkawan ni tak kisahlah kawan baik ke ataupun kawan yang kita baru kenal ke, ada tahap kita percaya pada seseorang tu kan. Okay, jadi apa yang Colby rasa bila diorang ceritakan, berikan sedikit pendapat tentang apa yang Saya dia buat? rasa saya kena belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya it's okay to be alone lah. Sebab selama ni saya attach dengan this type of groups. So bila being left behind, I've never experienced it, tak pernah alami benda tu. So bila that happen, self-blame saya tinggi lah. Saya baik salahkan diri saya sendiri. Macam aku silap apa lah, aku boleh sangat ke, aku tak ada masa untuk orang ke, aku terlalu busy ke untuk orang. And there was a time when ada comparison. Maksudnya saya dari segi education, saya kalau waktu belajar, saya belajar betul. Jadi pembezaan orang kata apa, exam dapat dekan benda semua tu akademik, dari segi akademik kan. So bila lepak makan nanti kau tak apa, kau memang dah bijak kan, kau tak study tak apa, kau memang dah bijak.
Is it my fault that I studied hard for my exam? Salah saya ke? Sakit hati juga kadang-kadang. Orang yang berusaha mesti orang yang akan dapat. Cuma beza kalau betul lah dia dah berusaha, kenapa dia tidak ada rezeki? Maybe masa dia belum sampai. Macam kalau saya alami perkataan yang macam tu kan. Kau dekat, kau pandai, kau ni kan. Tak suka benda tu sebab daripada sekolah dah dapat kan. Macam sekolah suka subjek sejarah tau. Jadi every exam akan score sejarah. So macam kita jawab exam kan. Korang tanya, korang belajar ke? Jujurlah belum belajar kan. Sebab memang tak belajar. Sebab macam kita apa cikgu ajar dalam kelas, kita fahamkan kat situ je. After that, awak nak kata belajar tak sebab macam silap-silap buku je kan. So bila jawab kita cakap, oh susah semua benda kan. Nanti diorang macam, alah tak apalah, kau kan pandai. Alah mesti A juga. I mean, tahulah keputusan memang kat A kan. Tapi tak suka bila orang terus cakap macam tu. Sama macam SEM 2 SEM pun dekan kan. So macam diorang pun suka cakap yang macam tu. Bila lepak-lepak macam, Allah risaunya keputusan. Risaunya macam baru-baru ni Karimah release kan. Risaunya Karimah, risaunya tu kan. Macam, alah tak apa, mesti dekan. Kita ada kerisauan kita, dia kawan macam tu kan. Dia buat kita punya kerisauan akademik tu tak valid. Bila kita cakap, oh kita risau dengan benda ni, dia macam, alah tak apa, kau kan pandai. Oh, dia ingat kita gifted je tu. Oh, dia ingat kita Dia gifted. Tak tahu macam kita struggle sehari sebelum tu, 2 hari sebelum tu. So macam kawan Kolbi lah kan. Macam jenis yang mungkin nampak lah, mungkin orang ada perbezaan daripada segi akademik tu lah kan. Tapi macam kalau diorang betul-betul ni, diorang tak patut cakap pula pasal benda, diorang patut, oh tanya lah weh. That's it. Ataupun boleh je cakap, Abby, hang apa tips? Hang dulu bagi dah tahu kat aku nak. Boleh je benda tu. Kenapa nak kena Pandai. kenapa nak kena bagi ayat macam tu kan? Dia boleh kau kata mindset orang sama kot lah. Daripada Sebab nak kena cakap macam tu. dipengaruhi oleh ni kot, perasaan-perasaan asal dengki dengan orang. Betul. Dengki tu yang point yang orang lelaki yang kena keluarkan dari sikap manusia. Daripada tadi kita dengan dengki. Dengki je. Dengki tu yang boleh buat apa orang kata, Seseorang tegang. padahal dengan kawan baik sendiri apa semua kan. Betul. Jadi macam sekarang Kolbi macam kalau pergi mana-mana dengan siapa? Sekarang ni kalau pergi kadang-kadang seorang so kadang-kadang ada juga kawan kelas, roommate lah biasanya, paling attach lah dengan roommate. Macam tapi nampaknya macam still kena jaga jugalah kan attachment dengan roommate tu sebab kita tak tahu mungkin sekarang roommate Ke depan tak tahu ke kan depan kita tak tahu roommate kalau boleh tak naklah benda tu berulang kan. Jadi nangis lagi. Sebab macam sekarang bila Kolbi attach dengan roommate, nanti in future bila dah tak satu bilik, lepas tu macam roommate sekarang ex-roommate lah kata-kata kan, nanti dia attach dengan orang lain pula. Jadi Kolbi pula jadi masalah. Bila Kolbi cari dia tak ada. Macam tu lah. Susah tu benda ni. Saya sangat faham dengan situasi Kolbi sebab yelah, I was there. Saya pun first time dia orang tinggalkan saya tu sehari sebelum hari jadi saya. Sebab saya pergi celebrate dengan family lah kan. Jadi boleh lah kalau nak tunggu saya balik pun. Jadi mula-mula tu memang sedih, nangis sebab macam sampai hati tak ingat hari jadi aku pun macam tu. Tapi Macam mana awak cope dengan perasaan tu? saya mula-mula saya tak boleh nak cope sangat. Yelah saya pun ada hak untuk sakit hati kan. Tapi bila dah lama-lama ni saya macam fikir positif. Mungkin diorang nak pergi beli something ke, diorang ada, yelah hak diorang juga untuk pilih dengan siapa diorang nak keluar. Tapi bukan maksud saya tak ada hak untuk marah diorang kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya try nak cut diorang. Saya tunjuk yang saya ni marah. Saya tunjuk yang saya ni rasa sakit hati dengan diorang. Jadi bila diorang macam nampak saya macam tu, diorang pun ajak, weh free, jomlah keluar. Tak nak. 2-3 kali, 2-3 kali saya orang tak nak. Saya shopping pun seorang. Sebab saya marah sangat. Macam rontak lah. Lepas tu bila diorang macam tahu kan, diorang beli saya kek macam birthday gift yang agak mahal lah kan.
untuk saya lah. Macam hebat ke. Okey ya. Merajuk ada merajuk. Saya tunjuk. Kalau saya marah, saya tunjuk. Lepas dapat hadiah tu okey dah. Dia lah minta maaf kan. Kalau Sufi je nak dapat hadiah. Jadi bila dia orang dah celebrate, dia orang dah minta maaf. Jadi agak kosong-kosong lah. Kita silap dia orang. Pasal saya pun cakap, lain kali janganlah buat macam ni. Saya terasa hati. Kita dalam apa-apa relationship sekalipun kita kena jujur. Kalau kita nak marah, kalau kita sakit hati, kita tak boleh diam. Bagi saya lah. Mungkin straightforward tu perlu ada dalam diri kita. Kalau kita rasa, kalau Kolbi rasa macam marah, Kolbi kena cakap dalam grup tu. So saya tak pernah cakap apa-apa, saya diam. Kena mula luahkan lah. Mula Sebab luahkan. macam akhirnya dia jangan luahin kita ni daripada kita diam berapa benda. Mungkin dia orang macam less sikit dari segi common sense. Betul lah. Kita kena bagi tahu dia orang, kita kena tunjuk. Kau tak boleh buat macam ni Kak. Aku pun ada. So nak keluar juga. Sebab kita kawan kan. Basic kalau kawan kita nak keluar mesti kita fikir kawan lain kan. Macam tu lah. Jadi macam betul ke kawan kalau dia orang buat macam ni? Selalu fikir macam tu. Saya selalu juga macam negative thought lah. Sebab dulu kita orang 6 orang kot. Tapi ada seorang lagi yang dia macam dah lama ada kawan tapi dia baru masuk kota. Jadi saya rasa macam replacement. Diorang semua memang stay nasib sama lah. Dia memang dekat. Ada memang makan sleep over every week. So yang macam tu lah lagi kan. Sebab kita orang ada satu group dan group tu masih aktif. Sebab group tu yang one and only group yang diorang guna. Macam tu. Lagi sikit hati kalau diorang ada group lain actually. Sudah je. Daripada apa yang AB rasa tu, AB memilih untuk aku kata alone sendiri ke ataupun AB still nak ada someone yang ada dengan AB macam AB cakap roommate AB kan. So AB still nak ada roommate tu di sisi AB ataupun aku lebih senang sebab seorang-seorang. Saya rasa attachment tu still ada sebab saya duduk dalam family yang always around me. Happy family kan. So bila even tak ada seorang pun next to me, memang boleh berdikari. Tapi dalam masa kita nak berdikari tu, kita perlu someone to talk to. Dan saya rasa sekarang ni saya ada Fatimah, saya punya online friend dan juga roommate saya lah saya rasa. Dan kawan-kawan random yang saya call free, boleh okay macam tu je lah. Sebab even ada kawan pun tak semua yang macam Roger macam semua benda saya nak Roger jadi saya pun. Tapi silap saya ikut sebab saya tak Roger kan. Saya jadi Roger. Macam saya lah yang Korang kat mana? dah makan ke nak masuk lagi makan dia macam sebab maybe lah next time saya kena initiate dulu sebab apa yang kita buat tu berbalasan. Ya. Sama macam juga yang sama macam Farah cerita dia kan, cara dia approach macam mana dia mengaju dengan kawan dia kan. Jadi mungkin Kolbi ada tak terfikir macam mana apa orang kata terfikir cara nak approach ataupun ada tak masa untuk bincang dengan dia orang dia kenapa Saya sebelum ni saya ada perasaan yang outspoken. Saya outspoken tapi kata waktu itu mematangkan ke apa saya tak tahu lah. Tapi saya rasa saya lebih diam kan. Saya dah tak opinionated macam dulu lah. Dulu saya banyak bagi opinion sebab saya rasa saya punya voice tu valid dan orang ketua dengar. Tapi the more saya dengar masalah orang, the more saya rasa I cannot even complain about any little things. Jadi saya any masalah saya macam berdiam diri dan pendam. So saya ada stres lah. Stres nak cope dengan benda tu sebab saya bukan macam tu sebenarnya. Saya dah berubah lah saya rasa. AB start macam kan ada perasaan macam ni kan. Kerana punya kawan tu waktu sekolah, waktu you lah kan, waktu sekolah menengah memang tak ada lah, tak ada AB. Sebab saya friendly, jadi saya ramai kawan. Lepas tu bila saya dah sibuk dengan aktiviti kelab, jadi kawan-kawan saya tu macam jauh lah, pergi dah. Masa dulu lah ni pun. Sebabnya kau busy, sebab kau busy macam tu lah. Jadi saya tak bagi tahu kot saya available. Kalau macam saya kan, kita orang asalnya ada usaha kat ramai.
Saya kalau macam betul-betul 8, 10 sorry. Ramai kan. So macam daripada 10 ni, 2 orang ni, 2 orang satu kelas. 2 orang pun satu bilik. So lama-lama 2 orang ni punya jaga pun so lain dengan kita orang. So lama-lama 2 orang ni pun macam antara 2 orang je. Tapi keep contact lah. Tak ada masalah, jumpa borak kan. Lepas tu daripada 8 ni, 2 orang ni macam ada masalah. Tapi antara 2 orang je kan. So diorang pun keluar daripada grup. So tinggal 6. So daripada 6 ni pula 2 orang lagi ni, dia macam kadang kami ada masalah dengan diorang, dengan diorang berdua macam tu. Diorang macam okey juga dengan diorang, kita tak suka panggil diorang. Jadi tinggallah berempat. Jadi kami ada grup. Grup ber-8, grup ber-6, grup ber-4. Grup yang sama ke? Dia jadi Grup yang sama. Daripada 10 tu ada macam pecahan. So macam sekarang kami tinggal Yang tak selesa tu dia left kot. Itu left kot. Itu left. Ataupun kita orang yang left group tu. Daripada yang kawan tu kita berenam left. So macam ceritanya macam daripada berempat kan. Macam alami jugalah kan hilang kawan dia. Tapi macam Colby hilang kawan dia memang betul-betul hilang kan. So macam kita orang stay contact. Cuma nak letak dalam golongan kawan rapat tu tidak lagi lah macam tu. Sebab kalau kawan rapat mungkin saya akan cakap yang antara berempat tu lah kan. Sebab macam dengan diorang, cara untuk saya tak nak bagi, diorang semua bilik lain, inasis 2 berbeza. 2 inasis lain, 2 inasis lain kan. Tapi macam mana kalau kita orang buat untuk tak nak bagi lost contact, tak nak bagi hilang ke apa benda. Yang pertama, kita orang pergi dan balik universiti sama lah, sebab kita orang rasa tempat yang sama. Lagi satu, kita orang akan makan malam sama setiap malam. Tak lepas lah benda tu. Macam setiap hari pukul 7, 7.30, pukul 8 itu waktu makan kami. Jadi sambung lepas tu pula kami lepak sampai pukul berapa lah kan, pukul 12 kalau ikutkan kan. Jadi macam bagi kalau saya, itu salah satu cara untuk saya tak hilang kontak dengan diorang. Mungkin kalau saya mampulah buat hari-hari sebab inasitong sebelah-sebelah. Tapi macam kalau Colby mungkin tak buat hari-hari, tapi weekend mungkin boleh start perlahan balik lah, jumpa dengan diorang, start makan malam. Diorang bisa ada lepak kalau weekend. So macam daripada situ duduk dengan diorang, borak-borak, tanya balik everything semua, recap balik everything lah. Mungkin boleh buat macam tu lah. Tak buat hari-hari tak apa, buat lah seminggu sekali ke seminggu beberapa kali. Adakan benda tu, adakan perjumpaan. Syukur macam kan buat juga kan dengan next roommate kan. Kan macam rapat kan. Kan dia sekarang ni duduk kat luar. So kalau hari Selasa ke hari Jumaat ke Sabtu kan, tanya lah dia free ke tak, patut pilih Jumaat ke. Tak pun macam makan dalam ni je kan. Kawan-kawannya macam jumpa juga kan. Tak ada langgar tu kan. Itu sebab we travel lah, kena ada perjumpaan annual weekly. Sebab kita tak nak lost contact. Kalau kita betul-betul nak orang tu kan, kita nak kawan orang tu, kita tak naklah lost contact dengan orang tu kan. Kita nak tahu apa orang tu buat, orang tu pun mesti nak tahu apa yang kita buat. Macam tu lah. Mungkin Colby boleh perlahan start balik contact Saya dengan akan orang. cubalah contact dan bagi tahu pendapat apa saya rasa dekat dia. Tapi bagi saya macam kalau rasa diri tu tak boleh nak go, cut je. Kalau nanti dia akan drag ke masalah depression ke apa, tak lah. Dia tak toksik, cumanya dia tak toksik pun. Saya happy dia kawan dia orang. Cumanya saya yang busy sangat lah. Mungkin boleh cuba. Cubalah. Tapi lepas tu nampak macam kalau diorang tak nak, barulah ya tak apalah, aku keluarkan dia daripada dunia aku tak boleh. Jangan paksa untuk ada sendiri. Sebab Bobby, kawan ni kita boleh buat. Betul? Daripada kawan biasa boleh jadi kawan rapat. Macam tu. Kawan ni ada stages, itu boleh buat. Tak semestinya kawan rapat atau kekal kawan rapat selamanya. Kan? Macam kawan ni. Rapat-rapat renggang. Kawan ni. Nampak lagi. Kawan dia orang. Tak dapat dah. So macam kawan ni ada stages je kan. Betul tak? Orang pun ada kan. Macam mana korang nak jadi rapat? Boleh jadi mana apa? Member biasa. So kawan ni korang boleh buat bila-bila. Kau tak dapat kawan sekarang, masa kau kecil korang akan dapat kawan juga. Kau tak ada kawan sekarang, mungkin korang jenis yang umur dah tua baru ada kawan rapat. Macam tu lah. Cepat ataupun lambat. So cuba jangan setbacks lah. Friendship. Dia macam Takkan uji kalau orang tak kuat. So kita buat lah kiranya. Okay, jadi
Jadi Colby masih nak apa kata kawan dengan dia orang tu kan. Nak kawan Jadi dia. mungkin Fandi boleh approach dia orang ke try lah tu approach macam apa yang dia orang kongsikan tadi. Saya cuba dah. Mungkin dia orang pun nak approach Colby, cuma dia orang takut pergi Colby music. Kau mencari mencari masa yang bersesuaian kan. Kita nak ganggu kot. Betul lah tu, sebab macam kita kalau ada kawan busy pun kita takut ganggu kan. Lagi-lagi kadang-kadang kawan kita ada jenis yang tak reply terus. Jangan buat macam cubalah cakap start bagi dalam grup tu kan. Korang aku free Jumaat ni. Korang free tak? Jom makan malam sama-sama. Boleh start perlahan macam tu lah. Terus try cakap. Rasa macam dah lama rindu ke apa ke. Kena tuang sikit ego kita lah. Kalau cakap lah kita rindu orang. Tapi dia pun tak tahu tapi kan dia biar dia kawan baru. Mungkin sebab macam kalau tengok mungkin orang Gelap kan, aktiviti gelap. tengok status ke tengok Instagram cakap kawan Colby dah banyak sekarang. Tak payahlah kita kawan dengan Colby lagi. Bila kita tak tahu dia orang punya pasal macam mana kan. Jadi mungkin orang rasa macam tu. So Colby kena start like approach slow-slow. Sebab Colby nak terus berkawan kan dengan dia orang kan. Tentulah. Jadi daripada apa yang diorang kongsikan, cara-cara diorang macam mana tak nak putuskan, tak nak rekatkan hubungan dengan kawan-kawan tu sendiri, agak apa yang Saya dapat. apa yang Saya boleh rasa dapat? mula-mula tu saya rasa diri saya toksik kot. Sebab saya ada tengok satu ceramah ni, dia kata kalau kita dalam kumpulan kawan kan, tapi kita being left out, ada dua sebab je. Pertama, sebab kita problematik. Kedua, sebab kita ada satu vision ataupun kata apa, cita-cita yang tak sama dengan orang, lifestyle yang tak sama dengan orang, tak align. That's why kita even lepak dengan orang pun, kadang saya lepak dengan orang kan, dia kata, mu kalau lepak kalau lepak dengan kita orang pun, kau bukannya gelap pun. Sebab kadang saya tak faham lewat dia orang tu. Tak lama. Lepas tu kadang-kadang macam benda tu tak menarik tau. Ataupun dia orang tidur pukul 3-4 pagi ke kan. Saya dah ngantuk kan. Jadi tak boleh, macam lifestyle tu jauh beza kan. Dia orang study malam, saya study pagi-pagi bangun pukul 3 pagi macam tu kan. So sangat-sangat berbeza kan. That's why one of the reason lah kot kenapa. Tapi bukan toksik benda tu. Sebab macam Lifestyle vision kita lain yang cuma yelah rasa berbeza je lah. Rasa life out mungkin tu bukan circle yang sebenar. Betul. Belum jumpa lagi. Yang betul-betul dengar kata. Kita boleh je kawan dengan orang macam mana pun. Macam mana kita adapt dengan kawan-kawan kita sendiri lah. Susah nak jumpa yang betul-betul sekali. So, kalau saya mampu lah 8 malam sampai 12 pagi. Sebab kawan semua sekali. Jadi kami mampu lah kan. Kelas esok pukul 8 pun tak apalah. Asalkan dapat duduk kan setiap malam jumpa benda sama kan. Dia mungkin macam kau faham lah kalau Colby macam 3-4 pagi tak tidur lagi tu gila jugalah kami ni. Student lagi kan. 3-4 pagi tak ada. Tapi mungkin sekali-sekala perlu kot kan saya lepak-lepak lah. Perlu lah. Jangan selalu abaikan dia orang. Betul lah. Yang masa tak faham lawak tu mungkin perlahan. Ya, baru-baru gelap lah. Tak ada pun cuba tanya, kat mana yang lawak ni? Lepas tu nanti macam kat mana weh? Okay, nanti aku belajar lawak dia. Tak apa so dia buat sekali lagi lawak tu. Ya kan? Tak apa, repeat balik lah. Okay, thank you je lah mendengar masalah ni. Sangat manfaat lah. So dari keseluruhannya rasa macam bukan Abdi seorang lah yang rasa macam ni kan. So masih ada lagi. Dan rasanya ATV lagi teruk kot daripada ni kan. Sebab kita suka kawan-kawan kan. Memang masalah. Korang mereka ni daripada sekolah menengah. Jadi bila korang dengar cerita dia, korang rasa macam lagi apa orang kata lagi kira tu lagi positif tak? Betul. Kopi mungkin dia baru lagi, jadi dia macam baru nak. Bila dengar daripada korang pun mungkin dia baru nak fikiran positif balik. Dia fikir cara nak apa orang kata approach boleh betul tak rekatkan persahabatan tu lah. Saya ingat saya dah matang enough untuk handle friendship. Belum Saya silap lah. Belum lagi lah. Macam baru. Okay, jadi apa yang kau bila cerita tadi kita pun semua dah dengar dengan sebaik mungkin lah. Jadi mungkin ada sedikit lagi ataupun apa lagi yang kau biasa nak luahkan ke apa ke? Saya perasan kita semua ada tekankan satu isu ni which is dengki kot.
dengki kan. Saya nak tahu pendapat macam mana korang atasi dengki tu, sebab saya pun ada orang kata berlaku dah terjadi dekat saya kat dalam satu platform ni lah kan. Dalam platform tu yang mana platform tu bolehlah kita luahkan perasaan. Dan saya memang tak berminat pun dengan benda macam tu kan, benda Twitter ke, saya tak tahu. Tiba-tiba ada orang tu screenshot share kat saya. Dia kata ada orang cakap-cakap kat dalam profession ni. Lepas tu dan dia memburuk-burukkan saya dalam profession tu. Dia memburukkan saya. Dan dia gelar nama dia C. Saya tak tahu kan dia tu siapa, tapi cara dia explain tu sangat-sangat detail. Pasal dia ni memang dalam circle aku je. Benda tu saya perasan lah. Dan bila saya korek-korek balik, saya dapat tahu memang dia antara kawan yang saya rapat jugalah. Ada suka AB juga apa? Dia suka saya juga. Suka yang inasis tu? Tak, dia suka lain juga Suka lah. lain. Banyak suka eh? Banyak suka. Kita kan nak kecilkan suka dia, banyak suka. Pusing suka. Jadi saya pun tak tahu macam mana kalau rezeki kita nak buat macam mana. Okay, saya boleh bagi pendapat pasal dengki ni. Betul Sebab saya lah. overthinking. Saya macam tengah makan pun fikir lagi macam mana dia So boleh biasanya fokus. bila orang dengki yang kita ni, kita macam apa yang orang kata, bila kita nak buat satu benda pun kita fikir Dia kalau orang betul ke dah apa start aku buat. dengki ni, dia macam orang akan nampak kesalahan macam tu lah. So Buat baik pun Buat baik pun betul. macam tadi lah pasal akademik kan. Padahal kita benda tu benda baik kan, tapi dia silap apa tu. Lepas tu Syul rasa macam kan dia pun jadi je confront je dia. Kenapa dengki sangat ni? Memang dah macam tanya lah kenapa ada masalah apa kan dengan ni kita. Maybe mereka dulu salah faham. Dia tak ada apa pun. Mungkin ada benda yang Abby buat kat dia apa, dia tak perasan. Sebab tu tak boleh terima satu set ni cerita je. Pak dengki ni cerita dia kena bagi luas sikit lah. Macam tu lah. Tapi kalau dia memang dengki tak tahu lah macam kita apa je lah. Dia lain. Dia ada dua je lah. Kalau dengki tu sebab mungkin kita ada buat something, kita boleh minta maaf dan betulkan lah. Tapi kalau dengki memang dengki saja-saja macam kawan Ami tu, memang baik kita potong je lah Betul, ya. perkawanan kita ni kan. Dia dengki ni mungkin Colby melakukan perkara yang baik tapi dia dengki. Saya mungkin kita boleh approach dia, tanya dia kenapa apa aku buat, mungkin boleh buat macam tu lah. Dengki benda yang baik ni orang kata macam okey, macam dengki daripada segi pembelajaran kan. Kita percaya lah. Apa yang dia dengki dekat Abby dalam platform tu? dia dengki sebab saya apa kata dah grow up. Itu memang dengki based on dengki je. Memang tahu ke spesifik orang tu siapa ke macam mana? Tahu dah. Oh memang tahu. Memang Tak tahu. tahu. Dia kurang glow up macam mana? Tak baik nak cakap tu. Dia tak berapa blow up lah. Tak berapa grow up. Okay, faham. Sebab dia kata dia perhatikan saya daripada dulu lagi. Jadi saya dah was-was dah. So, Bahaya tu. mungkin orang terdekat jugalah. Orang terdekat je lah. Dia tahu dia take A sampai Z. Tapi macam mana Audi dengan Farah cope dengan dengki tu? So, kalau macam Audi, dia macam orang kata apa tak ada macam benda tu orang yang dekat kita kan. So Audi punya ni bukan sekadar berkait dengan dengki, tapi dia kait sekali dengan kepercayaan. So apa yang dia buat macam kod mana pun kena dapat balik kepercayaan orang tu. Lepas tu pada dia yang kawan dengki tu tak payah apa-apa dah, tunggu buang dia dah dari hidup kita. So kalau Audi macam tu lah, sebab bagi Audi kenapa nak kena simpan lagi orang macam tu. Farah pula kalau dengki dari positif way tu tak apa lah kan. Tapi kalau macam memburuk-burukkan kita dekat platform tu, mungkin kita dah boleh ambil tindakan lah kot. Sebab circle Farah kecil je. Jadi tak sempat lah kot orang nak dengki. Tapi tak ada lah lagi dah masalah dengki. Macam Abby ni Agak tragis lah. Ya. Dan dia sebenarnya dia tu lelaki sebenarnya. Jadi saya tak tahu rasa buat apa kan dia. Dia reject saya. Mungkin Abby pun tanya dia kot. Okay lah. Boleh approach dia kan. Macam mana? Tapi dia dah block. Macam mana kau lebih tahu orang tu spesifik? Sebab macam tak senang rasa nak cari orang Ya. secara spesifik. So dalam Sebab kau macam circle tu. saya tu besar. Oh, Okay. Circle saya tu besar. Lepas tu ada je lah orang masak-masak. Oh aku dah jumpa dah Sisi ni.
Ni. Lepas tu dia cerita kat aku ni. Tapi dia sudah aku simpan sebagai rahsia. Tapi kawan saya tu dapat saya, jadi dia bocorkanlah rahsia tu. Dia lebih nak lindungi saya, nak bagi tahu yang dia sebenar. Lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati. Ya. Dia tambah lagi dengan lain Jentino. Faham tak? Kau tadi dia cakap lelaki yang ni sudah rasa macam Leceh. Kalau boleh dikatakan lah. Tapi kalau dia buat macam tu tak apa lagi lah. Kalau dia main santau-santau tu, itu risau lah. Sekali lah. Itu dah bahaya kalau main kat ilmu. Risau lah. Dengki ni kan asal dengki dia teruk. Mungkin kalau buruk sangat dengki dia tu mungkin Abby boleh report polis ke. Okay. untuk keselamatan. Sebab Abby perempuan. Ya sebab ibu perempuan ni lelaki kot. So macam wish lain Jentino ni rasa macam bahaya gila. Ni kalau macam Colby sekarang macam Colby cope dengan dengki tu kan, dengan confession tu kan, dengan komen orang tu macam mana, apa Colby rasa sekarang ni? First, sebenarnya kawan-kawan saya ramai nak backup dalam tu. Tapi bila kita keep replying, dia akan stay kat situ. Jadi everyday memang orang tengok lah. So saya kata biarkan dia. Dan benda tu dah orang dah lupa lah, dah naik atas kan, dah kena edit semua. So saya rasa saya cope dengan cara doa je, berdoa je lah, dapat circle yang positif. Dan saya doa orang tu dapat hidayah lah. Cukup lah saya kata. Tak dapat pahala. Bagi saya kalau dengki je yang tak menyakitkan kita dari segi fizikal, tak apalah, buat dengki je lah. Saya pun terlalu sibuk sebab apa yang dia cakap tu boleh dikatakan macam tak semuanya betul kan. Jadi macam ada sesuatu benda lah yang dia cakap. Saya rasa saya tak ada masa untuk buat benda tu. Apa yang dia cakap tu memang tak betul lah. Tak sama lah macam diri saya. So benda tu tak betul lah, abaikan je lah. So macam ada dia juga lah tahu mana betul mana salah kan. Yes. Sebab pasal diri dia sendiri. Kata macam dengan AB, jaga set AB je macam dengan orang yang betul-betul penting je. Sebab orang betul-betul penting tu akan jaga kita kan. Betul juga kan Abby boleh kecilkan circle. Dia kan besar sangat kan. Macam Circle. sebelum ni Colby dah sebut pasal roommate, kenalan member kan. Mungkin kat situ salah satu step yang pertama lah kan. Bezakan classmate, bezakan roommate, bezakan kawan, lagi satu kenalan. Sebab kita boleh je cakap orang yang kita dah high-five kat luar tu kenalan je. Kita kenal macam tu. Kalau macam classmate Colby lah. Kawan-kawan Colby, mana yang Colby anggap sebagai kawan. Yang mungkin Colby ada simpan nombor, Colby akan tanya diorang apa-apa ke, itu boleh panggil kawan. Roommate satu je lah kan. Roommate Colby yang support system kan. Macam tu lah. Saya satu dua tu dah banyak ramai. Jaga side mana yang macam Shu cakap lah, jaga yang mana ada sekarang, cherish what you have right now lah. Macam tu lah. So saya kena fix lah hubungan dengan kawan yang ada sekarang kan. Saya pula saya rasa saya kena buang ego dan lebih effort buat kat dia orang. Saya ada schedule. Cuma schedule tu apa-apa tu pasal kerja. So mungkin saya tak meet friend time lagi. Kena add kan sesuatu At kat situ. friend time, call my friend. Buat kawan buat masa sikit dari orang kan. Ya, betul lah. Untuk duduk apa semua, Betul. weekend ke apa kan. Okay, jadi apa yang kau rasa bila dah luahkan, dah ceritakan semua yang Saya rasa saya belajar banyak benda sebenarnya. Dan salah satunya ialah express diri saya. Mungkin sebab ni, sebab saya tak pernah alami benda ni, jadi saya tak tahu solution dia apa. Walaupun saya dengar ceramah-ceramah ni tak membantu pun. Ceramah tu buat saya lagi overthinking lah saya rasa kan. Lagi nak buat saya menyendiri. Lagi nak buat saya, ego saya tu makin tinggi. Macam it's okay to be alone, it's okay to be alone gitu kan. Rupanya kita memang kena bersosial. Kita memang kena berkawan lah. Jadi saya rasa tu one of it, saya akan start rendahkan ego saya, start berkawan dengan dia orang. And then positive thinking kot. Sebab saya negatif sangat selama ni. Macam bersangka buruk kan. Maybe salah aku dan saya tak akan safe play lagi lah. Mungkin ada sebab kenapa dia orang macam tu. Okay, jadi betul lah apa yang kau cakap tu sebenarnya dalam diri kita ni ada apa orang kata ada sosial di mana kita sebenarnya kita tak boleh menyendiri. Masa depan kita kena ada orang di sisi kita lah. Jadi mungkin kita boleh tamatkan sesi kita dekat sini. Mungkin kita boleh buat sedikit aktiviti lah.
sebelum habis. Jadi mungkin kita boleh buat satu aktiviti di mana korang boleh tulis lah luahkan apa yang korang rasa pada hari ni apa semua. Tapi tunggu sekejap, saya ambil pen. Okey, sesi hari ni. Kita boleh pas. Boleh start tulis ke? Boleh. Tulis macam mana nak tulis apa tu? Itulah apa yang korang rasa hari ni ke, apa yang korang rasa dalam sesi ni ke, apa yang korang nak luahkan ni tulis. Okay, jadi kita pun dapat sedikit aktiviti ni. Jadi di mana benda ni macam kita cakap pada awal sesi tadi lah, benda ni memang saya takkan bawa keluar yang kita akan habiskan juga dekat sini. Jadi ada tak nak bagi apa orang kata sedikit pendapat lah tentang sesi tu kali ni? Siapa-siapa je boleh. Pendapat saya pada sesi ni berlaku bang pun tahu yang bukan saya seorang yang rasa yang masalah kawan ni. Dan jangan sepuas sebab kita dah lepas segala-galanya untuk sesi ni. Bukan saya lah. Saya sebenarnya tak anggap masalah saya dulu tu besar sangat tu sebenarnya. So bila dengar kisah kat sini sebenarnya memang sangat besar lah masalah kawan yang korang alami ni kan. Jadi buka mata saya korang memang ada masalah kawan lah sebenarnya. Jadi dekat sini juga saya dapat tahu macam-macam jugalah kan cara approach ke kalau ada masalah semua benda tu lah. Sama macam saya tak ada lah masalah kan. Dari sini saya mungkin lebih buat macam lebih berhati-hati lah ambil approach tu ke kalau terjadi masalah tu kat saya saya boleh buat cara tu. Kalau saya pula mungkin saya anggap masalah saya besar. Saya tak suka untuk ignore. Jadi dengan join sesi kali ni mungkin bagi saya benda tu pahit, tapi alhamdulillah lah saya boleh juga bagi pendapat dekat AP kan. Sebab saya dah ada pengalaman kena macam tu. So saya harap dapat membantu AP lah. Saya rasa saya dah jumpa solution lah untuk masalah saya ni. Dan saya nak berterima kasih lah dekat kawan-kawan saya pada hari ni yang membantu kita kan. Satu lagi maybe orang kata apa, ujian tu ada sebab lah kenapa kita diuji kan. Okay, saya ada pendapat lain. InsyaAllah lah, insyaAllah. Okay, jadi semua okey pada hari okey ya? Okey, jadi alhamdulillah kita dapat selesaikan sesi yang ketiga ni dengan sebaiknya. Jadi mungkin kita akan adakan lagi sesi lepas ni untuk mungkin boleh apa orang kata perbaiki lagi lah apa yang berlaku dalam kehidupan hari kita ke apa ke. Okey. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada semua sebab dapat selesaikan sesi kelompok kali ni dengan sebaiknya.